betul lah. Nak kata tadi Betul siut. Tapi aku tak boleh lah. Tak boleh move on lah weh. Serius. Serius lah. Benda iPhone 12 Pro Max ni refresh rate pun 60Hz. Screen OLED. Ni Galaxy Note 20 Ultra Dynamics AMOLED 4 times kot. Kau marah sangat ni. Aku tak marah. Aku bebal. Kau marah sangat ni. Aku bebal. Tapi tak apalah. Mungkin iPhone ramai orang pilih sebab kau pun tahu kan ekosistem kan. Ya, betul lah tu. Ekosistem Apple ni dia jahat sikit tau. Betul. So mungkin tu lah yang ramai orang pilih iPhone Lagi lah. satu, orang-orang Malaysia ni memang minat iPhone. Sebab tak tahu kenapa. Mungkin sebab IG story ni semua. IG story lah. Kau yeah. IG story lah. Buat video semua-semua je. Okay. Alright, so sekarang ni kita akan move untuk ke kategori phone gaming lah. Phone gaming ni kau rasa macam mana ni? Phone gaming ni dia selalunya dia ada macam design yang distinguish sikit daripada phone-phone lain yang nampak macam phone gaming macam kita punya PC gaming kan. Nampak ganas lah. Nampak ganas. Nampak kegamingan dia tu kan. Yeah. Kegamingan bahasa Melayu tu kan. Boleh. So guys, tanpa kita buang masa, aku nak announcekan dulu calon-calon yang tersenarai untuk kategori phone gaming ni. Okay, yang pertama adalah Lenovo Legion Duel. Lepas tu Nuvia Red Magic 5G. Yang ketiga kita ada Black Shark 3 Pro. Dan last sekali Asus ROG Phone 3. Kalau korang tengok dia punya calon tu macam nampak obvious lah. Tapi kita pun tahu kan untuk phone gaming tu tak banyak choice kan. Tak banyak smartphone maker yang buatkan untuk khas untuk gaming phone. Kan? Tapi kau rasa dalam list antara 4 ni, sebab kita ada sikit kita calon 4 je, yang mana yang kau patut pilih lah, yang kau rasa aku rasa ini patut menang ni? Bagi aku dari segi design, aku boleh kata mungkin Nubia Red Magic 5G sebab warna dia menarik. Dari design belakang je lah. Tapi dari segi overall Asus ROG Phone 3 lah. Sebab aku sebenarnya aku pilih Asus ROG ni tau. Asus ROG lah. Asus betul lah. lambang mata satu tu kan. Asus lah. Dia macam ada dekat mana-mana. Nampak macam market gila pakai. Betul. Rasa macam wish ROG je. Okay, so untuk tetamu undangan untuk menyampaikan pada kategori phone gaming itu, iaitu kita ada Izami Gadget. Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang tengok dalam video. Hello guys, Assalamualaikum. So, macam korang tahu, beradanya korang dekat sini tengah tengok aku ni adalah untuk mengetahui pemenang ataupun penerima anugerah bagi gaming phone paling popular bagi anugerah Bintang Popular Wiser 2020 ni. Dan dekat tangan aku sekarang ni, kalau korang boleh nampak, aku telah menerima satu kad, bukan kad hari raya, tetapi kad jawapan ataupun kad pemenangnya. So, jom kita sama-sama buka, kita tengok siapakah pemenangnya. Adakah dia kena dengan aku punya telahan ataupun aku punya tekaan. Jadi, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. Kan? Macam kad raya. Dah lama aku tak dapat kad raya. Alright guys, so anugerah Bintang Popular Wiser 2020, kategori telefon gaming paling popular guys. Alright. So, siapa pemenang dia? Siapa agak-agak korang Kita buka, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Surprisingly, aku tak terkejut. Tetapi, aku expectkan pemenang ni yang lain. Sebab apa? Based on pengalaman aku review phone-phone ni, aku lebih prefer jenama lagi satu tu. Tetapi, kalau based on popularity, memang jenama yang menang ni adalah jenama yang aku boleh katakan hampir semua orang yang beli gaming phone akan memiliki peranti ini ataupun akan cuba beli peranti ini. Sebab apa? Dia memang sangat-sangat popular. Dia sangat-sangat mainstream lah. Senang cakap macam tu kan. So guys, anugerah untuk Bintang Paling Popular Wiser 2020 bagi kategori gaming phone 2020 jatuh kepada Asus ROG 3 guys. Asus ROG 3 guys. Dengan undian sebanyak 66.2%, iaitu majoriti lah, mengalahkan Black Shark 3 Pro pada 21.8%, mengalahkan Lenovo Legion Duel pada 8%. Nubia Red Magic 5G langsung tak ada dalam percentage ni. Mungkin peminat Nubia tak undi ke, tak tahu. Tetapi nampaknya Asus ROG 3 memenangi kategori telefon gaming paling popular anugerah Wiser bagi 2020 ni. So, thank you guys for watching. Assalamualaikum. Ciao. Yes. Terima kasih Bang Jami. Bang Guru Izami Gadget. Bang Jami. Itik kuning. Kuning. Dia punya gelaran lain tu. Dia bahasa kan. Dia pakai itik kuning tu kan. Tapi dengan cerita dia property Melaka semua dia pegang. Oh ya. Kalau nak beli rumah boleh cek dia lah. Kayo. Masuk. Okay. So macam mana?
kita teruskan kepada kategori seterusnya. Yes, kita pergi kepada kategori kamera terbaik. Ini orang kata kategori yang dinanti-nantikan jugalah. Yang orang kata diperdebatkan dalam grup Facebook, semua orang nak berdebat. Twitter, IG kan. Siapa boleh ambil gambar paling lawa. So, kita ada 7 pencalonan dalam kategori kamera terbaik untuk telefon pintar 2020 ni. Dan yang pertama, kita ada Sony Xperia 1 Mark II. Sony ni dia kata dia pakai interface dekat dia punya DSLR. Masuk dalam phone. Wah, okey. And then yang kedua kita ada Huawei Mate 40 Pro. Huawei Mate 40 Pro kata usual suspect lah. Yang ketiga Huawei P40 Pro, adik-beradik dia. Lepas tu kita ada Mi 10 Ultra. Okey. Apa lagi seterusnya? iPhone 12 Pro Max. Okey. And then Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan terakhir sekali kita ada Google Pixel 5. Walaupun dia mid-range, tapi kita tak boleh orang kata lupakan persoalkanlah dia punya camera capability dia kan. Okey. Tapi kita tengok dekat dia Somak punya carta, memang Huawei pegang lah. Huawei dah berapa tahun kan? Mate 40 Pro dengan P40 Pro. Okey. Antara ke-7 ni. Kau rasa aku dah tahu pemenang dah. Kau dah tahu? Aku dah tahu dah. Oh, aku je lah yang tak tahu lagi. Cuba hang teka. Aku teka lah. Okey, kalau ikut populariti, kalau yang sering dikaitkan dengan kamera. Ikut popular lah sebab ikut yang popular undi kan. Yang undi just ikut populariti kan. Aku rasa maybe pergi ke Google Pixel. Walaupun dia mid-range tapi Gcam dan gambar memang selalu orang kaitkan dengan gambar-gambar yang lawa. Tapi tak boleh lupakan juga dekat Huawei Mate 40 Pro. Tapi tu kalau nak cerita pasal gambar lah. Bila kita cakap pasal kamera, video capability pun kita tak boleh tolak tepi. Kamera selfie sama. Tapi itulah, kalau kita pun undi berdasarkan populariti. So, aku rasa tapi dia antara tapi lagi kan, dia antara pencapaian-pencapaian yang terhebat lah dia dalam pencalonan-pencalonan ni. So kalau untuk nak tahu dah lah, jom kita terus sebelum kita buat review untuk umumkan kamera terbaik 2020, kita bersama tak lain tak bukan Mamat ni yang kata tak kenal, tak tahulah, tak tengok YouTube tengok kot. YouTube gedok kan. Kita bersama Fast Channel. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ni bukannya video Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. Dan hai kepada semua korang yang tengah tengok video ABP HW 2020. So dalam video kali ni aku akan kongsikan siapakah pemenang untuk kamera terbaik smartphone tahun 2020. So dia punya jawapan dah dalam kad ni. Calon-calon dia bagi aku memang semua model-model yang power lah. Aku pun macam impresif gila tengok hasil pemenang pun semua. Okey, di tempat ketiga dahulu. So tempat ketiga ni dengan tempat kedua jarak persen ni memang agak jauh. So aku macam terkejut juga kenapa orang tak pilih tempat ketiga. Maybe ada benda-benda yang menjadi faktor utama dia lah. Okey, tempat ketiga adalah Huawei Mate 40 Pro iaitu 18.1%. So bahagian kamera Mate 40 Pro bagi aku power juga sebenarnya, tapi aku terkejut di tempat ketiga. Okey, di tempat kedua dan tempat pertama ni jarak persen ni memang sangat-sangat tipis dalam 5% sahaja. Tapi untuk kedua dan ketiga tadi jauh jugalah, dalam 10-12 macam tu ada punya jarak. So di tempat yang kedua adalah iPhone 12 Pro Max dengan 25.1%. Ini pilihan korang semualah. So iPhone 12 Pro Max di tempat kedua. Okey, pemenang untuk kamera terbaik untuk smartphone tahun 2020 adalah Google Pixel 5. Yes, phone mid-range terbaru daripada Google Pixel 5. Dan aku rasa aku tak terkejut sangat lah, sebab yelah Google Pixel 5 kamera dia, hasil gambar dia, vibrance dari range, dia punya saturation memang boleh puji habis lah. Tapi overall kamera dari segi video ke, dari segi telefoto dia ke, aku rasa aku lebih memilih iPhone 12 Pro Max instead of Google Pixel. Sebab maybe ramai memang ke arah kamera sahaja, focusing on macam outcome of the picture, but overall aku rasa 12 Pro Max dan Mate 40 Pro better lah. But still itu depends on preference masing-masing, dan aku rasa aku boleh terima juga dengan korang punya undian ni. So itu dia, Google Pixel 5 menang untuk kamera terbaik tahun 2020. Pilihan korang sendiri. So tadinya Google Pixel 5. So siapa yang tengah gunakan Google Pixel 5 boleh tepuk tangan lah sekarang.
Okay, terima kasih Faiz Zainal dari Fast Channel. So, peminat dah pilih Pixel 5 sebagai kamera terbaik 2020. Bagi aku agak berbaloi lah. Walaupun dia datangi dengan 2 biji kamera, tapi kita boleh nampak image processing dia membuatkan gambar dia lebih vibrant, lebih lawa dan lebih punchy. So, apa pandangan kau? Betul lah tu, sebab macam megapiksel yang tinggi tak menjamin kualiti image. Jadi tahniah kepada Google Pixel 5 untuk anugerah ini. Okey, so kita akan beralih kepada kategori seterusnya, iaitu antara muka terbaik bagi tahun 2020. So, pertama ialah stock Android 11. Yang kedua, Vantage OS 10, MIUI 12, Oxygen OS 11, Color OS 11, Realme UI, iOS 14, One UI 2.5 dan last kali EMUI 11. Okey, daripada list antara muka terbaik 2020, mana satu antara muka yang kau paling minat? iOS lah. Kenapa iOS tu? 14. Sebab aku sendiri pakai iPhone. Oh, ini memang iFact lah daripada dulu. Tapi bagi aku ialah stock Android 11 sebab aku lebih prefer UI yang agak clean, yang lebih laju dan lain-lain lah. Okay, so kau rasa apa menang? Still iOS 14. iOS 14 juga. Tapi bagi aku ialah stock Android 11 lah. So, tetamu undangan kita bagi kategori ini ialah tak lain dan tak bukan Arif Ismail dari Mobile Jaya. Okay, dipersilakan. Kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan. Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke Anugerah Bintang Popular Wiser 2020. Dan untuk anugerah seterusnya, kita nak bagi kepada anugerah antarmuka paling popular 2020, yang mana ini merupakan anugerah untuk interface smartphone yang paling popular untuk tahun ini. Dan kalau saya diberi pilihan untuk pilih pemenang dia, saya pilih stock Android ataupun Oxygen OS. Sebab saya suka interface yang ala-ala stock macam tu. Sebab dia ringkas, kemas, laju dan orang kata pun stok itu indah. Dan disebabkan ini merupakan anugerah bintang paling popular Wiser 2020, jadi pemenang yang saya nak umumkan dalam sampul ni adalah berdasarkan kepada undian anda selaku pembaca dan penonton Wiser. Jadi apa yang saya nak umumkan dalam sampul ni adalah berdasarkan daripada pemilihan anda sendiri. Dan pemenang bagi kategori antarmuka paling popular 2020 jatuh kepada iOS 14 dengan 23.2%. Wah, ini saya tak sangka dia boleh menang nombor pertama. Sebab saya ingatkan penonton dan pembaca Wiser ni ramai pengguna Android. Rupanya ramai juga pengguna iPhone. Tapi tak dinafikan lah, antara muka tu ramai orang pilih sebab dia punya simple. Lepas tu dia colourful dan memang senang sangat nak guna. Jadi tak perlu feature apa pun. Dan satu lagi dia secure. Itu mungkin sebab antara yang dipilih untuk menjadi yang popular. Dan tempat kedua dimenangi oleh Oxygen OS 11 dengan undian 21.4%. Ini pengguna OnePlus ni ramai juga dekat Wiser ni. Maknanya dekat sini ramai yang pilih Oxygen OS 11 ni adalah sebab dari segi interface dia lah. Dia macam ala-ala stock Android sikit. Lepas tu dia ada banyak customization yang membuatkan Oxygen OS 11 ni disayangi dan dipilih oleh orang ramai. Dan tempat ketiga ialah MIUI 12 dengan undian 18.3%. Yang ini mesti ramai pengguna Xiaomi dengan Poco pilih ni lah. Sebab MIUI 12 ni kita boleh tahu dia punya antarmuka tu nampak ceria. Lepas tu dia ada banyak customization dalam tu. Mana korang boleh ubah tema. Lepas tu boleh buat dual apps. Jadi dalam tu banyak benda lah yang korang boleh buat. Jadi itu saja daripada saya, Arif Ismail. Kita kembali ke Studio Wiser. Alright. Thank you Arif Ismail untuk antara muka terbaik dimenangi oleh iOS 14. So, kau rasa setuju ke ni iOS 14 patut menang? Aku sebenarnya peminat stock Android, lagi-lagi Oxygen OS lah. Tapi nak buat macam mana kan, sebab Android ni dia terlampau banyak antara muka. Kita ada MIUI, Oxygen OS, semua Oppo punya Color OS, dan yang paling banyak diundi oleh Oxygen OS. Kiranya pecah undi. Tapi betul, kalau untuk iOS 14 dia the whole satu. Betul. Okey. Kalau macam Aiman pula macam mana? Setuju iOS menang? Aku rasa setuju iOS menang sebab iOS ni dia simple, tapi dalam tu dia ada banyak jugalah customization. Tapi kalau keluar sikit daripada aspek iOS sebab aku dah lama pakai iPhone, kalau aku guna Android mungkin aku akan gunakan Oxygen OS.
Betul ya? Betul. Bukan berbayar. Bukan berbayar. Sebab hari tu aku dah try Oxygen OS ni sedap lah. Dia nampak clean and dekat kalau kat setting tu pun setiap kategori dia kotakkan. So nampak kemas, nampak senang untuk digunakan. Masuk akal. Yes, masuk akal. Bukan masuk lain Jadi tak apa buang masa lagi lah. Kita teruskan dengan kategori seterusnya, iaitu skrin terbaik yang akan disampaikan oleh Adam Lobo. Tapi tak apa membuang masa lagi, jom kita bacakan dia punya calon-calonnya. Yang pertama, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Huawei Mate 40 Pro, iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro, dan yang terakhir Sony Xperia 1 Mark II. Yes, itu calon-calonnya. So kau rasa mana yang patut menang ni? Aku rasa Samsung Galaxy Note 20 Ultra ni nampak macam menang sebab senang nak undi kan. Kita nampak skrin dia yang terbaik. Tapi problem dia kat sini. Galaxy Note 20 Ultra ni dia tak boleh Quad HD pada 120Hz. Aku rasa OnePlus 8 Pro menang. Tak pun Oppo Find X2. Oh, okey, faham. Kalau Aiman? Kalau aku ni stereotype lah. Aku mungkin akan kepada Galaxy Note 20 Ultra sebab yes, dia tak boleh nak ke Quad HD dalam 120Hz tu, tapi dengan dia punya dimension, dengan dia punya panel yang digunakan, aku rasa sangat cantik kan. Even tak perlu, aku rasa dia punya Full HD Plus pun dah cukup dah. Tapi kalau nak enjoy, nak tengok video ke apa, disable lah yang 120Hz tu kan. So boleh enjoy Quad HD. So tak apa, itu pendapat kita saja. Sekarang ni kita dapatkan pendapat Adam Lobo pula. Alright, dipersilakan Adam Lobo. If you haven't done so, my name is Adam Lobo and I'll catch you guys in my next video. Hi guys, Adam Lobo here dari Adam Lobo TV dan terima kasih Wiser untuk jemput saya menjadi presenter untuk anugerah bintang Popular Wiser 2020 di dalam kategori skrin terbaik 2020. Okay, so kita ada top 3 yang anda undi. Untuk tempat ketiga adalah Sony Xperia 1 Mark II dengan undian 12%. Good. Tempat kedua adalah Samsung Galaxy Z Flip dengan undian 21%. Dan tempat pertama dengan undian 46.6% jatuh kepada Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Okey lah, memang patut sebab memang tiga-tiga smartphone ni saya dah pun review dekat channel I dan memang saya rasa Samsung Galaxy Note 20 Ultra bukan sahaja ada skrin yang menarik tapi dari segi size dia pun memang bagus. Untuk saya pemenang kedua would be di Sony Xperia 1 Mark II sebab saya rasa smartphone tu memang underrated kiranya sebab smartphone tu ada 4K display dengan 21:9 aspect ratio juga. Tapi memang patutlah Samsung Galaxy Note 20 Ultra menang. So memang undian anda memang bagus. Terima kasih sekali lagi Wiser untuk menjemput saya menjadi presenter untuk kategori skrin terbaik 2020. Terima kasih. My name is Adam Lobo and I'll catch you guys in my next video. Yeah, thank you my bro. Thank you my bro Adam Lobo. So macam mana pemenang? So peminat pilih Samsung Note 20 Ultra untuk skrin terbaik. Note 20 Ultra lah. Apa pandangan kau? Kalau aku personally pilih Oppo Find X2 Pro. Okay, kenapa? Sebab 120Hz Quad HD. Dia bagi option. Tak kisahlah drain bateri kan. Dia bagilah option. Tapi mungkin peminat pilih Samsung sebab dia memang dikenali daripada dulu membuat skrin yang agak bagus kan. So dia continue the tradition. Okay, kita beralih kepada kategori limited edition terbaik. So calon-calon dia first kali Mi 10 Youth Doraemon 50 years anniversary. Aku pun tak nak nampak ini. Aku tak nampak. Jujur. So second is Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. Okay, ni aku dah tengah tengok lah. Aku dah naik lah yang tu. Dah naik lah. Oppo Find X2 League of Legends. Ni smart. Yang ni dia punya kotak smart. Betul? Kotak dia besar kan. So next Samsung Galaxy S20 BTS Edition. So ni kaki-kaki K-pop. Ini akan kenal lah. Ini tak minat. So last kali OnePlus 80 Cyberpunk 2077. Untuk mengumumkan pemenang limited edition terbaik, kita bersama host yang kenali ramai tapi bukan dalam kategori smartphone. Dia siapa tu? Dia ada juga kadang buat review tapi review dia lebih orang kenal dalam industri perfilman, aku boleh cakap. Ya, dia ada review filem-filem tempatan ataupun
semua kot kan dia, lebih general lah. Dan Zaf Vlog ni ramai orang takut lah dia. Orang takut, aku takut. Yang paling takut tu penggiat-penggiat seni tu. Dia keluar suara sikit. Dia orang mesti takut kan. Semua dah tahu lah. Aku actually sangat teruja lah dapat boleh invite Zaf Vlog ni kan. Okey dah. Okey, persilakan Zaf dari Pure Pixels. Panjang sangat. Okey. Zaf Vlog. On to you. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. What? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Anugerah Bintang Popular Wiser 2020. Nama saya Zafran daripada Zaf Vlog by Pure Pixels. Terima kasih kepada Wiser kerana sudi menjemput Zaf untuk menjadi host jemputan bagi kategori Limited Edition terbaik. Di antara kelima-lima device yang telah Wiser calonkan untuk kategori ini, Zaf lebih melihat kepada design telefon itu sendiri. Okay, contohnya macam Cyberpunk 2077. Okay, tidak dinafikan dia punya design dan dia punya aesthetic phone tersebut memang sangat-sangat cantik berbanding yang lain, kecuali Lamborghini Edition. Memang sangat nampak eksklusif, so tapi dengan harga yang agak bangsawan itu membuatkan orang fikir 2-3 kali lah untuk membelinya kan. Nevertheless, ini semua adalah pilihan anda yang telah mengundi siapakah yang bakal memenangi kategori Limited Edition terbaik. Okay, seperti mana korang lihat, Zaf belum buka lagi benda ni. So yeah, let's go. Payah mana pula benda ni. Siapa yang pergi gam benda ni? Lah, habis cabut benda ni lah. Dah. Wey, apa dia gamen semua benda ni? La ilaha illallah. Oh. Nak pantat balik. Logo kau terbalik. Alright. Ambil kau. Aku tak. Alright, untuk kategori telefon edisi khas paling popular 2020 dimenangi oleh OnePlus 8T Cyberpunk 2077 dengan undian sebanyak 54%. Dan diikuti oleh Oppo Find X2 Pro Lamborghini sebanyak 18.5% dan juga Oppo Find X2 League of Legends sebanyak 9.5%. Congratulations to OnePlus 8T Cyberpunk 2077. So yeah, itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Wiser yang akan datang. Thank you. Alright. Thank you Zaf dan pilihan yang terbaik. Kau rasa menarik yang OnePlus 8T Cyberpunk ni? Aku setuju sebenarnya. Sebab aku nampak design dia futuristic kan. Nama pun Cyberpunk kan. Lagi-lagi tengah hype sekarang kan. Lepas tu design dia pun aku nampak dia berani tau untuk menampilkan design macam tu. Macam visor helmet. Kan? Dia macam weng asal. Okey lah. Maybe ada yang suka, maybe ada yang tak suka, tapi pilihan yang baik. Okey, tibanya masa untuk kita tengok siapakah yang akan merangkul Anugerah Bintang Popular Wiser 2020 Phone of the Year. Okay, so calon pertama untuk kategori ni kita ada Poco X3 NFC. Yang kedua kita ada OnePlus 8 Pro. Ketiga kita ada iPhone 12 Pro. Seterusnya kita ada Samsung Galaxy Z Fold 2 dan Realme 7. Dan terakhir kita ada Sony Xperia 1 Mark II. Jadi pemenang untuk Phone of the Year ABPW 2020. Terima kasih Encik. Tapi sebelum tu, apa kata kita tanya pendapat warga-warga Wiser Jaya yang ada di depan ni. Boleh tak? Kita tanya pilihan diorang Phone of the Year siapa? Untuk Phone of the Year pada APBW tahun ni, kalau kita tengok pada senarai tu, aku rasa dalam banyak-banyak smartphone tu, aku rasa Poco X3 NFC lah akan menang untuk Phone of the Year ni. Sebab dia bagi aku, Poco ni dia punya branding, lepas tu dia punya spek yang ditawarkan, dia macam memenuhi apa yang semua orang nak. And sama, korang pun tahu kan yang orang sekarang ni dia nakkan spek yang agak tinggi tapi dengan harga yang murah. So dalam banyak-banyak list smartphone tu, aku rasa yang boleh provide semua benda tu Poco lah kot. So yes, aku jamin Phone of the Year pada APBW pada tahun ni Poco X3 NFC akan menang. Aku confirm orang mesti undi tu ya. Alright, aku rasa Poco X3 memang deserve lah nak menang Phone of the Year sebab aku rasa tak banyak phone yang boleh lawan lah dari segi harga dan spesifikasi yang diberi tu. Macam aku rasa kalau kita nak compare yang paling dekat pun phone Realme, yang tu pun Realme Narzo 20 Pro, yang tu pun harga dekat 2 ke 300 juga beza dia. So dari segi harga macam tu pun dah
tak boleh lawan So memang aku rasa Poco X3 NFC ni boleh nobatkan phone terbaik 2020 ni. Bagi aku lah, phone yang terbaik aku rasa OnePlus 8 Pro lah. Sebab objektifnya, kamera dia cantik, lepas tu dia ada all the specs yang kau boleh throw dalam sebuah smartphone. Ada QHD, 120Hz. Aku rasa dia antara phone yang lengkap jugalah. Wireless charging. Aku rasa OnePlus 8 Pro. Saya pilih Poco X3 NFC sebagai phone of the year. Saya rasa Poco X3 NFC ni patut menang sebab berdasarkan komen-komen dekat Facebook boleh nampak lah kata Poco X3 NFC menjadi pilihan ramai orang lah. Lagi satu, tak semestinya nak menjadi popular, nak menjadi yang terbaik ni memerlukan phone tu ada spesifikasi yang canggih. So jadi memang saya rasa Poco X3 NFC akan menjadi phone of the year untuk tahun 2020. Syah rasa iPhone 12 Pro menang sebab Syah pakai iPhone. Lagi satu, hari tu masa iPhone 12 keluar, ramai orang yang beli. Jadi Syah rasa ramai orang akan pilih iPhone 12. Lagi satu, kalau buat story, kamera dia lawa. Korang tahu je lah kan kamera iPhone macam mana lah kan. So Syah rasa phone terbaik 2020 iPhone 12 Pro. Aku rasa phone of the year lah pada aku yang patut menang adalah OnePlus 8 Pro. Okay, seperti mana yang korang tahu, aku ni pengguna iPhone. Tapi aku rasa kalau aku nak change direction ke Android, aku pasti akan gunakan OnePlus 8 Pro. Sebab aku suka dia punya build quality dan yang paling aku pentingkan adalah dia punya Oxygen OS. Sebab dia closest to stock Android tapi dia tweak sikit kasi nampak kemas. Everything is in order. That's why aku rasa OnePlus 8 Pro ni memang patut menang lah. Kalau tak menang ni memang rusuhan lah. Okay, nak sangat Samsung Galaxy Z Fold 2 untuk menang sebab satu dia dah lipat. And then phone lain sekarang mana dia lipat macam tu kan. Lepas tu semua touchscreen. And then very unique. Lepas tu zaman flip fold ni pun semua bagai dah lama. So dia buat comeback. And then dengan cara macam tu pun dah nampak mahal. So rasanya dengan harga macam tu and gaya dia macam tu and memang berbaloi. And dia memang layak lah nak menang anugerah ni. Tangan saya adalah pemenang Phone of the Year 2020. Tapi sebenarnya saya dah tahu sebab saya yang buat benda ni kan. Jadi macam kita panggil semualah. Semua kita masuk. Okay. Masuk. Panggil semua Brother Aizer. Masuk. Ini yang aku rasa paling grand ya. Okay. Mana sini ya? Weh, kacau video tu. Sini ya? Belakang. Orang tak nampak ni. Okay. Alright, semua dah ada kan? Sekejap, aku rasa baju lain lah semua. Fancy lah. Sponsor lain lah. Baju sponsor lain. Okay. Pemenang telefon paling popular ABPW 2020. Yes. Open. Siapa? Realme. Pemenangnya 1, 2, 3. Ajar lah. Okay. Pemenang untuk telefon pintar popular, anugerah bintang popular Wiser 2020. Phone of the year lah, menang keseluruhan. Tak sampai. Phone terbaik 2020. Menang dia? Buku. Poco X3 NFC. Alright, sehingga bertemu lagi dalam anugerah tahun depan. Okay. Terima kasih dekat semua yang melibatkan diri, penyampai undangan semua. Okay. Thank you. See you next year. Bye. It's a wrap.